Tajuknya Al-Quran. Al-Quran. Jadi hadis ni ditulis oleh guru saya lah. Kalau tengok nama kat atas tu Baharuddin Ayyuddin. Masih ada lagi beliau. Jadi beliau menuliskan hadis ni, pengajian ni dah lama, tahun 2000 berapa 2012 sini. Dulu di Ampang tadi. Saya mengajar di Ampang ni. Sekarang dah 2022 dah. Dia lamalah hadis ni diperbincangkan. Baik. Semoga Allah berikan manfaat daripada apa yang kita perolehi inilah, ilmu ni. Baik, hadis ni riwayat daripada Uthman, kalau nampak bawah tu, an Uthman radhiyallahu an. Siapakah Uthman ni? Uthman ni adalah salah seorang khalifah lah, Amirul Mukminin, yang mana beliau juga adalah merupakan menantu Nabi ya. Baik, kita bacakan hadis ni. An Uthman radhiyallahu an anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Pendek je hadis dia. Apa makna dia? Daripada Uthman radhiyallahu an, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran, ialah orang yang ta'allam maknanya belajar. Ta'allam maknanya belajar Quran, wa 'allam pula maknanya mengajar. Ingat dua kalimah yang nampak sama tapi berbeza. Ta'allama mengajar, 'allama ta'allama belajar, 'allama mengajar. Jadi mudah ingat hadis ni. Boleh hafal dah hadis ni? Ada yang dah hafal dah hadis ni? Ni antara hadis yang mudah kita nak hafal. Ada dua perkara dalam hadis ni. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nanti kita detailkan makna dia dari sudut bahasa dia sikit lah. Okey, sebelum kita pergi kepada hadis ni, kita tengok dulu mengenali tokoh yang meriwayatkan hadis. Jadi Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin yang bernama Uthman bin Affan bin Abi Al-As Al-Umawi Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Jadi disebut Al-Umawi Al-Qurashi, maknanya apa? Nenek dia ni semua, Uthman ni, ada kaitan tak dengan Nabi? Ada. Jadi ada bau-bau wacang lah dengan Nabi SAW. Semua para sahabat ni kebanyakannya semuanya ada kaitan, talian dengan juga, kalau dilihat, diteliti dari sudut silsilah keluarga, ada kaitan dengan nenek moyang mereka, jalur yang berkaitan dengan Nabi SAW. Baik. Jadi beliau adalah menantu Nabi SAW, berkahwin dengan dua orang puteri baginda, iaitu Ruqayyah dan juga Kulthum. Kulthum sesudah kewafatan Ruqayyah, sudah meninggalnya anak Nabi bernama Ruqayyah, dan beliau berkahwin pula dengan Kulthum. Kita sebut bahasa Melayu apa? Kulthum lah. Oleh kerana itu beliau digelar Zu An-Nur'ain. Zu Nur'ain, apa maksud dia? Pemilik Nur'ain, dua cahaya.
Nur cahaya kan. Ain dua lah. Zu Nur Ain ejaan dia. Zu Nur Ain kan Nur Ain, Nurain. Zu ni pemilik, Nurain, Nur cahaya, bila sebut ni dua cahaya. Zu Nurain. Baginda amat menyayangi dan menyenangi Uthman. Uthman ni dia seorang yang terkenal pemalu lagi pemurah, sehingga baginda pernah bersabda, tengok dalam hadis tentang Uthman ini yang Nabi sebut pujian yang tinggi kepada Uthman ni. Tengok, lau annali, Nabi kata, lau annali, kalaulah aku ni, Nabi kata, arba'in bintan, ada 40 orang anak perempuan. Nabi kata, kalaulah aku ada 40 orang anak perempuan, zawwajtu Uthmana wahidah, aku akan kahwinkan dengan Uthman setiap seorang. Ada wahidah, satu demi satu. Maknanya lepas meninggal ni ada lagi kahwin lagi. Lepas meninggal ni ada punya sukanya Nabi dengan Uthman. Kalau Nabi ada 40 orang anak, Nabi kata semua anak tu setiap seorang meninggal anak ni, aku nak kahwin dengan ni. Kahwin lagi. Begitu sendiri nak sayangnya Nabi dengan Uthman ni. Hatta la yabqa minhunna wahidah, sampai tak ada baki seorang pun, semua aku kahwin dengan Uthman. Begitu sekali Nabi sangat sayang dengan Uthman ni radhiyallahu an. Beliau ialah lelaki yang keempat memeluk Islam, hasil daripada dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq iaitu siapa? Siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar siapa? Abu Bakar nama dia ke tu? Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar ni dia punya kunyah dia je. Dia panggil lakab lah. Siapa nama Abu Bakar? Siapa tahu? Saya bagi hadiah. Siapa nama Abu Bakar? Angkat tangan, siapa nak jawab? Ada tak? Tak tahu? Ramai tak tahu Nama dia Abdullah bin Uthman. Tu nama Abu Bakar. Abdullah bin Uthman. Nama Abu Bakar Abdullah bin Uthman. Ramai jarang tahu Nama ni Abu Bakar ni dia punya gelar saja. As-Siddiq tu dia punya lakab dia. Abu Bakar tu kunyah dia. Nama betul Abdullah bin boleh ingat? Lepas ni tanya siapa nama Abu Bakar? Nanti bagi tahu kat anak-anak. Siapa kenal nama? Test bagi hadiah. Okey. Jadi dan termasuk salah seorang yang disampaikan berita gembira dengan jaminan syurga. Jadi beliau ni maknanya jasa Abu Bakar sangat besar. Umar ini masuk Islam asbab Abu Bakar. Demikianlah kalau dalam hadis Nabi sebut, kalaulah seorang tu dapat hidayah disebabkan kamu ni, itu lebih baik daripada humrun na'am, unta merah. Maksudnya apa? Daripada kita ada duit nak beli kereta Ferrari tu, contohlah kan, humrun na'am ni umpama itulah. Dengan berbanding dengan kita menjadi sebab orang dapat petunjuk, mana lagi besar? Itu lebih mahal daripada ni. Tapi selalu kita pilih mana? Kita pilih yang tadilah Ferrari. Sebab tu kita tak nak belajar. Sebab apa? Bila belajar kita ada ilmu, kita boleh menjadi asbab tak untuk orang dapat hidayah. Tapi tak ramai kejar tu tak? Ramai kejar harta. Dia tak nampak nilai yang besar, walaupun tak punya harta, tapi kerana ada ilmu, dia dapat memberi pencerahan pada orang lain. Itu lagi besar nilai. Itu Nabi kata tu. Jadi begitulah besarnya jasa Abu Bakar ni. Jadi dalam hadis beliau termasuk Abu Bakar ni, Uthman ni termasuk dalam orang yang diberi jaminan syurga daripada Sahal bin Sa'ad. Katanya ini dalam hadis Sahih Bukhari juga, Bukit Uhud bergegar di atasnya. Ketika baginda naik dengan Abu Bakar, dengan Umar dan Uthman ni, di atas tu ada 4, di atas Bukit Uhud ada 4 orang ni lah. 4 orang yang hebat di muka bumi ketika itu. Bukit Uhud ni macam
gempa sikit, bergegar. Lalu Nabi SAW bersabda, Usbud Uhud, Usbud Uhud, fama alaika illa nabi. Tenanglah wahai Uhud, Nabi kata. Tenanglah wahai Uhud. Jadi maknanya bukit ni ada perasaan tak sebenarnya? Ada perasaan. Fama alaika, tidak ada ke atas engkau ini illa nabi. Maknanya bukit Uhud ni terlalu orang kata teruja. Pak orang ni ada kat atas tu bergegar ni. Bertenanglah Uhud, Nabi kata, engkau ke atas engkau tidak lain melainkan ada seorang nabi au siddiq, seorang siddiq. Siapa? Abu Bakar. Dan au syahidan, dan dua orang yang bakal syahid. Siapa? Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah Nabi sebut dengan bukit Uhud ni. Lalu tenanglah bukit tersebut lah daripada bergegar tadi. Jadi kalau kita nak kata sahabat Nabi yang masih ada, apa dia? Siapa sahabat Nabi yang masih ada sampai sekarang? Bukit Uhud lah. Kan? Bukit Uhud lah. Okey. Jadi beliau dibai'ah sebagai khalifah pada awal Muharram tahun 24 Hijrah. Pada tahun 24 Hijrah. Jadi beliau menjadi khalifah. Dan ini adalah zaman yang mencabar sebenarnya, ketika banyak fitnah yang berlaku zaman ni. Kalau kita baca kisah-kisah dia lepas tu, beliau dibunuh dengan begitu kejam juga Uthman ni, kerana berlakunya fitnah yang besar. 3 hari selepas pengumuman Uthman wafat dibunuh. 3 hari selepas pengumuman Uthman wafat dibunuh di Madinah pada tahun 35 Hijrah. Jadi selepas Umar wafat, lalu beliau ni dibai'ah lah untuk menjadi pengganti kepada Umar Al-Khattab. Kemudian setelah itu beliau ni menguruskanlah pentadbiran selama berapa tahun? Berapa tahun tu? 24 sampai 35 Hijrah. Lalu dibunuh. Pusat pemerintahan ketika ini masih lagi di Madinah. Di Madinah. Sampailah zaman Ali tu di Madinah lagi. Ketika itu umurnya 86 tahun. Tempoh pemerintahannya sebagai khalifah selama 11 tahun 11 bulan 18 hari. Antara sumbangan besar beliau ialah menjayakan projek Tadwinul Quran. Tadwin ni apa? Pengumpulan lagi, pembukuan dan juga penyimpanan lah. Jaga tu semua lah. Tadwin lah, menyempurnakan Quran. Untuk apa? Ini nama dia Masalih Mursalah. Ni mana Masalih Mursalah. Hal ni, Masalih Mursalah ni adalah sesuatu perkara kemudahan dunia ni untuk memudahkan agama. Faham? Untuk melancarkan tujuan agama. Contohnya ni, daripada terpisah-pisah Quran tadi, ada yang kena hafal, kena pergi sana kan, kena minta disekalikan supaya mudah untuk manusia memahami agama dalam satu. Itulah jasa Uthman ni zaman ni. Tapi sebenarnya usaha ini telah berlaku bila? Sejak zaman sebelum lagi. Daripada zaman Abu Bakar lagi dah berlaku usaha ni. Tapi yang secara serius dan betul-betul ni adalah pada zaman Uthman lah, dikerahkan. Baik. Ini sedikit cerita tentang perawi hadis ini, iaitu yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baik, makna kalimah. Makna kalimah khairukum. Jadi khairukum terdiri daripada 2 kalimah lah, khairu dengan kum. Khairu ni dia special sikit Dia boleh jadi masdar biasa. Dalam bentuk yang sama dia boleh jadi, ni bahasa Arab sikit lah, dia boleh jadi masdar, dia boleh jadi isim tafdil. Tafdil.
Masdar ni apa? Kata terbitan Hamzah kata terbitan lah daripada perbuatan. Isim tafdil ni kata perbandingan. Dia boleh jadi dua makna macam ni. Dalam yang ini makna dia yang mana satu? Mana satu? Yang mana satu? Kalau kata terbitan, makna dia kebaikan. Baiklah, khair, baik kan? Kalau isim tafdil maknanya apa? Paling baik. Paling atau lebih baik. Kan beza kan makna dia kan? Sama ke beza? Beza makna. Dalam ayat ni yang mana? Makna dia. Ini makna dia ni. Yang paling baik ataupun yang lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Sebab dia ada, antaranya kita tampak dia ada mudhafun ilaih ni. Jadi kat sini dia bukan lagi yang biasa ni. Dia jadi ni tafdil ni. Dia nak buat perbandingan. Daripada kamu ni semua, siapa paling baik? Semua manusia yang ada di muka bumi, yang paling baik siapa? Tu maknanya pembandingan. Siapa paling baik? Jadi Allah kata, Nabi kata apa? Yang paling baik daripada kamu. Jadi khairum minkum. Okey, ada min kat sini. Kat sini ada min. Sebab itulah kita kata daripada. Daripada. Jadi yang paling baik daripada kamu siapa? Jawapan dia kat sinilah isi dia. Nabi bagi bermula dari sini. Jadi Nabi bagi dua perkara. Siapa nak jadi paling baik? Nabi bagi dua jalan ini. Iaitu pertama apa? Man. Jadi kita tengok kat situ. Jadi khairukum, lafaz dia terdiri daripada dua kalimah, iaitu khair dan kum. Nampak? Kemudian kalimah khair adalah isim tafdil yang membawa makna sesuatu yang lebih. Yang lebih. Dari segi susunan pula, kalimah khair itu adalah mudhaf. Jadilah ni mudhaf. Manakala kum tu mudhafun ilaih. Jadi maknanya ialah orang yang terbaik dari kalangan kamu. Siapa? Lafaz ini adalah hadis yang diterima melalui jalur syu'bah. Ia juga boleh dimaknakan kepada afdal. Kerana ada jalur lain, hadis yang sama, cuma depan dia lain. Depan dia, dari jalur lain, hadis yang sama. Inna afdalukum. Inna afdalukum. Ni memang isim tafdil lah ni, afdal. Isim tafdil ni, kalau isim tafdil ni, kalau bentuk biasa dia, wazan dia macam ni. Ni isim tafdil, bentuk macam ni. Contohnya, kita buat banyak. Banyak apa bahasa Arab? Ni kan, kasir. Betul tak? Kasir banyak. Bahasa Arab. Kalau nak buat paling banyak, aksar. Tukar kan. Bentuk macam ni lah. Aksaru. Maknanya apa? Paling banyak. Jadi isim tafdil. Kalau kecil, sikit apa? Sorir kan. Kalau nak buat paling sikit, asghar. Macam tu. Kalau baik, hasan. Betul tak? Hasan baik, hasan. Kalau paling baik,
Ahsan. Nampak? Semua yang pattern sama. Ahsanu amalan kan? Ahsanu. Jadi ni bila bentuk pattern ada hamzah macam ni, ni nama dia isim tafdil. Tapi kes ni tak sama bila perkataan ini. Yang ni kita boleh buat. Oh, khair maknanya nak jadi isim tafdil, kita buat akhyar lah. Kalimah ni tak. Faham? Kalimah khair tak payah macam tu. Tak payah tukar pattern ni pun, khair tu dia boleh jadi isim tafdil. Boleh faham? Contohnya fadlun. Fadlun ni apa? Fadlun apa? Keutamaan. Kan? Fadlun. Keutamaan. Kalau paling utama, afdal lah tadi tu. Afdal. Nampak Jadi isim tafdil yang mana? Ni semua bentuk-bentuk ni isim tafdil. Bila kita tukar kan. Ni nama dia isim tafdil. Apa yang nama tujuannya? Pembandingan. Menunjukkan paling atau lebih. Dia boleh jadi ke atas, boleh jadi ke bawah. Contohnya mana ni? Paling banyak menunjukkan apa? Paling banyak kan? Boleh juga paling sikit mana? Paling sikit pun boleh. Lagi dia jatuh ke bawah pula, dia terbalik pun boleh. Dia boleh begitu. Itu masuk isim tafdil ni. Baik, jadi dalam hadis jalur yang lain disebutkan, cuba tengok di situ. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, ni daripada jalur Sufyan. Yang kita baca daripada Syu'bah. Syu'bah yang riwayatkan hadis ni, dia kata daripada siapa? Daripada Uthman. Nabi bersabda macam ni. Mungkin daripada jalur Sufyan juga, dia mendengar pula Uthman juga sebut, tapi lain sikit dia punya matan. Apa dia? Afdal. Tu. Inna afdalukum. Start je lain. Tapi hakikatnya dari lafaz berbeza, makna tetap sama. Sesungguhnya yang paling utama daripada kalangan kamu adalah man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Okey, itu makna khair. Khairukum. Kemudian mana man ta'allama. Okey, man. Satu-satu ni. Man ni apa ni nama dia? Kalau bahasa Arab. Apa? Isim lah kan? Isim apa? Siapa tahu? Kita dah lama stop kelas bahasa Arab kan? Tak ingat dah semua. Isim apa? Isim, nama dia isim man ni. Isim mausul lah Isim mausul nama dia. Riman isim mausul. Ni nama dia isim mausul ni, maksudnya kata hubung. Kata penghubung Dan isim mausul ni dia ada pilihan. Dia ada juga allazi. Allazi pun boleh. Makna sama. Allazi makna orang yang, man pun makna orang yang. Okey? Dua-dua makna orang yang, super je. Tapi apa beza? Beza dia yang ini khas, khusus. Yang ini umum. Jadi Nabi guna lafaz yang mana? Yang ni. Boleh. Kalau kita nak kata khairukum allazi ta'allamal Quran, boleh. Tak ada masalah kan? Tapi nak itu khusus. Yang ini khairukum man, maksudnya apa? Siapa saja. Siapa saja, tak kira dia siapa pun, bangsa apa pun dia, kan? Kalau dia berusaha belajar Quran untuk sampaikan Quran, dia lah orang paling baik. Lepas tu kita jangan cela orang lain. Kalau kita sendiri tak buat benda ni, kita orang Melayu, kita bangga bila sebut Melayu kalau ada dalam tu kan, memang mesti Muslim kan dalam kita punya ni. Bila sebut Islam tu Melayu lah tu. Wah, bangga kita kan. Tapi kita tak buat kerja ni. Orang lain pula walaupun dia bukan, kadang-kadang dia bercampur, tapi dia buat kerja ni, dia lebih mulia daripada kita. Jadi man ni siapa saja yang ta'allam. Ta'allam ni maknanya, jadi ta'allam ni wazan yang penting ni. Nampak je macam ni. Tapi kalau kita faham betul-betul bentuk kalimat tu.
bentuk kalimat tu bentuk kalimat wazan ni tafa'ul. Tafa'ul ni tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ul lah ni. Wazan ni dia rujuk makna, maksud dia bila ada bentuk macam ni, apa orang kata, beban, bebanan, kerja keras lah, usaha atau kerja keras, usaha atau kerja keras. Dia ada masyaqqah, masyaqqah ni kesusahan. Bila jumpa yang macam ni punya kalimat dalam Quran ni, maknanya benda tu ada unsur-unsur ni. Faham? Ada unsur macam ni. Kita jumpa kalimah nanti banyaklah. Contoh kalimah apa? Tadabbur. Sama tak? Ada tak unsur? Ada tak ta? Ada syaddah. Dia punya point dia ta ni dan ada jumpa je kalimah macam ni dalam bahasa Arab dalam Quran mana kita baca. Kat situ maknanya ada unsur apa? Unsur ni. Unsur ni. Kalau tak ada, kita tak buat benda tu. Contoh ta'akul. Kan? Ta'akul. Pernah dengar kalimah ta'akul? Akal, daripada perkataan akal lah. Ta'ak. Kita pun guna kan. Apa dia? Penakkulan. Betul tak? Kita ambil macam ni lah sebenarnya. Ta'akul. Ta'akul sebab apa? Dia nak kerah dia punya akal ni, nak kaji sampai terbukti apa yang sedang dicari tu. Tu nama dia ta'akul. Berfikir dengan mendalam. Ta'akul. Sama juga dengan ta'allum. Ni ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Proses apa dia? Proses perolehan ilmu tu dengan mendasar, belajar dalam-dalam. Bukan sikit-sikit sampai faham. Itu maksud ta'allam. Jadi kalau kita hari ni kita faham hari ni kita man ta'allam al-Quran, kita belajar apa? Belajar tajwid je lah kan. Sebab tak faham unsur yang patut ada ni dalam kalimah ni kan. Maksud Nabi bukan sekadar tu. Nampak tak? Dia proses belajar yang mendasar dengan kefahaman tu. Itu maksud dia. Belajar sungguh-sungguh tu. Sebab tu dia ada unsur yang lain. Dia ada tadabbur, tafahum, tazakkur. Tengok, semua kalimah yang macam tu semua guna wazan yang sama. Betul tak? Tazakkur. Benda bukan mudah tu. Sama Jadi kita faham elemen dia mudah je apa ni. Untung tak kalau faham wazan bahasa Arab. Untunglah. Rugi tak belajar bahasa Arab tu. Jadi itu maksud dia dengan ni. Barulah orang tak ambil mudah je benda dia ingat dia ambil lapisan je kan. Dia pun alhamdulillah dah belajar lah. Tak dia ada unsur yang ni. Kerja keras. Ya. Tawakkul sama, tawakal sama. Semua tu istilah itu kita kena ingat itu apa? Bila kita sebut bukan sekadar sebut kat bibir je, tak. Dia memang ada masyaqqah, ada beban, yang ada risiko. Sanggup hadapi risiko untuk capai benda tu. Barulah capai. Kalau cakap je tu tak buat pun, kan? Itu tak ada. Faham okey. Ingatlah ni wazan ni. Tafak. Takallam ni sungguh-sungguh cakap, terang kan. Cakap betul lah. Boleh tambah mana lah ni bersungguh-sungguh. Sedikit lah Okey. Kadang-kadang ada ilmu bahasa Arab ni yang kita tak perlu masuk kelas formal, kita boleh faham. Macam tadi lah. Nak dapat dia punya makna tu je. Janganlah bimbang.
Cuma sekarang dah nampak tak beza makna bila kita faham mendasar apa sebenarnya dia punya bentuk. Itulah yang saya nak ketengahkan lah. Okey. Jadi usaha menuntut ilmu Al-Quran ini adalah wajib ke atas setiap Muslim. Daripada Anas katanya Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang lain Nabi sebut talabul ilmi. Itu baca hadis ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap talabul ilmi. Apa penjelasan dia ni? Apa maksud Nabi ni? Talabul ilm faridah. Jadi maksudnya menuntut ilmu wajib lah. Betul? Wajib. Nak belajar ni wajib. Tapi kita tengok kat sini dikhususkan ke atas orang Muslim. Ala kulli Muslim. Ada tak orang yang bukan Muslim kata belajar ni tak payah? Ada tak? Ada tak orang bukan Muslim kata tak payah belajar juga? Semua manusia faham tak belajar tu wajib? Semua manusia. Tapi kenapa Nabi kata hadis ni? Nabi kata ala kulli Muslim. Apa maksud Nabi? Kat situ kita jangan salah faham ilmu. Dia tak boleh ambil makna umum. Nabi kata sebut ni khusus. Ilmu apa? Itulah membezakan orang Muslim. Kalau kita manusia semua kata, oh betul, saya pun belajar ilmu ni. Orang kafir pun cakap macam tu. Apa bezanya? Nabi nak kata ilmu ini wajib. Apa dia? Fardu ain. Faham sebab tu ilmu ni ada 3 tu. Jadi ilmu kat sini maksudnya ilmu fardu ain yang wajib kat Muslim khususnya. Kamu yang lain tak nak belajar tentang Quran, tak payahlah, tak apa. Sama bukan kamu tak mengaku Muslim. Yang Muslim kamu wajib. Itu Nabi kata. Jadi ilmu ada 3. Satu fardu ain. Satu lagi satu lagi mutam imah. Fardu ain ni wajib wajib syar'i wajib syar'i ni maksudnya memang contohnya fardu ain ni apa? Rukun Islam rukun iman. Ni fardu ain ni ilmu yang nak sempurnakan 2 rukun. Apa dia? Rukun Islam dan rukun iman. Inilah maksudnya yang Nabi sebut. Ilmu nak menyempurnakan 2 rukun. Ilmu nak solat. Macam mana? Ilmu untuk zakat contohnya. Dan yang lebih penting ni lah, mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab, Rasul, hari kiamat dan juga qada, takdir, baik dan buruk. Ini ilmu yang wajib untuk dipenuhi oleh semua Muslim. Itulah yang maksudnya wajib. Jadi kalau disebut wajib, bila tak buat, dosa lah. Kan? Macam mana tu? Dosa lah. Baik. Mana sumber dia ni? Tentulah kita apa yang Nabi sampaikan lah, Quran dan sunnah Nabi tu. Kemudian fardu kifayah. Ini apa? Ini hal yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia lah kebanyakannya. Hablum minan. Dia berkaitan dengan agama lagi. Hablum minan nas. Minan nas. Ni yang kedua. Hablum minan nas contohnya orang meninggal kan nak solat jenazah kan, itu jadi wajib bila tak ada orang. Wajib untuk satu kita ni kena belajar, kena tahu, kena uruskan. Kalau tak, semua dosa kat tempat tu.
Semua orang tempat tu berdosa. Jadi ketika mana ada, maka selesailah, dia dah ada tugas dia. Lepas tu ini fardu kifayah. Banyak lagi lain hal-hal undang-undang Islam, kan, hukum hakam yang dikerjakan oleh pemerintah contohnya. Kita awam ni tak perlu tahu, tak apa. Tapi kalau kita masuk section tu, kita wajib tahu, kita kena belajar supaya tak silap. Sebab kita tak ada autoriti untuk buat hal tu, melainkan orang yang diberikan mandat saja. Jadi hal tu namanya fardu kifayah lah. Boleh faham beza dia? Masih lagi dalam syariat juga. Jadi hal syariat ni yang wajib kepada semua mesti tahu ni. Tak ada pula kata qadi tu, kan, orang ulama ni dia kena kenal Allah. Yang kita ni tak payah. Boleh tak? Wajib semua. Tak kisah dia kerja paling apa pun, kan, dia wajib sama je pengetahuan dia tentang ilmu ni dengan semua. Yang ini je tak. Mahkamah, hakim dia kena tahu undang-undang Islam contohnya. Kita tak payah tahulah, kan. Yang ini wajib semua tahu. Ni nama dia fardu kifayah dengan fardu ain. Boleh faham Sekarang ni yang ni mutammimah. Mutammimah ni nama dia apa? Maknanya apa? Ni pelengkap. Jadi mutammimah ni dia boleh jadi wajib juga, boleh jadi fardu kifayah juga. Dia sebagai pelengkap. Apa ni kemahiran. Ni ilmu apa? Ni ilmu kemahiran. Kemahiran dunia kita lah. Kita dah tahu dah ni rukun Islam. Kita nak belajar kat sini. Jadi bila Nabi contohnya, kan, Nabi nak sebarkan agama dia, boleh tak Nabi duduk bawah pokok je lah sampailah habis dakwah? Kena bina apa? Masjid. Betul? Masjid makin ramai, kena luah masjid. Nak bina masjid ni semua boleh tak? Kena buat apa? Kena tahu kerja membina. Kena pasang pipe. Kena ada dana. Betul? Kena ada guru pula yang tahu untuk mengajar pula. Semua tu perlu apa? Pelengkap. Inilah kita kena belajar. Sebab tu orang kita kena belajar jadi matematik kena ada juga. Inilah dia. Untuk melengkapkan semua ni. Tujuan semua ni dua ni untuk lengkapkan ni. Kita kena ingat. Ilmu yang kita belajar apa semua, dia tak boleh lari daripada prinsip nombor satu. Kedua ni balik kat sini juga. Jangan pula yang ini pergi ke sini, terbalik lah. Hari ni macam mana? Macam ni ke terbalik? Ataupun yang ni tak ada. Orang duduk sini je semua. Betul? Kan? Dia terbalik kan? Tengoklah dia belajar Quran hari ni, belajar muqaddam habis. Lepas tu dia akan ambil sampai tua belajar apa? Yang itulah. Baca je Quran ni, baca je cukup dah. Matematik ke sejarah mesti faham, mesti hafal, mesti tahu. Nombor ni, kanun semua kena tahu kan? Bila Quran Allah firman, tak apa, cukup baca je, alhamdulillah. Boleh tak macam tu? Ni nama dia dah tunggang terbalik. Kan? Itulah yang berlaku, betul? Sistem dah begitu. Jadi kita sebagai orang yang beriman dan nak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kena kembalikan itu. Dengan cara macam mana? Kita lah dulu. Satu Nabi bagi tahu dah ni. Cuba kalau saya ni, kita punya ketua negara bagi tahu, siapa nak jadi terbaik hari ni, inilah peluang kerja terbaik. Semua orang ikut, betul? Sekarang ni siapa yang bagi tahu? Ini pemimpin kepada semua pemimpin Islam yang ada di dunia. Kalau ada mereka itu pemimpin Islam, Nabi pemimpin kepada mereka semua. Dan ini pemimpin yang cakap. Apa dia? Nak jadi terbaik, pilihan dia ini. Kita nak ikut yang mana? Sepatutnya sebagai orang Islam lah, yang ni lah. Tapi ramai tak pilih yang ni. Itu masalah dia. Jadi ni sikit ni, besar tak masalah bila kita bincang hadis ni betul-betul. Selain ni bersama ni baca tak hadis ni? Baca kan? Jadi kena faham hadis ni betul-betul. Okey? Itu ringkas. Dan Nabi sebut kan, ni pertama mempelajari apa dia? Al-Quran. Baik. Kita tengok Al-Quran kat sini, dia dituliskan oleh penulis ni. Jadi apa itu Quran? Quran ni daripada kalimah apa? Qara'a. Apa makna qara'a? Baca. Jadi qara'a maknanya menghimpun sesuatu. Menghimpun. Asal makna dia qara'a ni himpun.
Maksudnya jamak. Jam'un, himpun. Asal dia lah, Qur'an tu juga mana dia himpun dan baca. Himpun, baca. Itu nama dia Qur'an asal dia. Tidak, tak boleh kita nak fahami sesuatu tu tanpa kita himpunkan. Contohnya macam ni ya. Ni kan, ni kita nak baca ni. Dia ada bersepah macam ni kan. Boleh baca tak? Boleh lah baca ni. Itu bukan baca, itu nama dia apa? Sebut. Itu bunyi lafaz kan? Baca ni maksudnya himpunkan semua ni dalam susunan dia. Jadi jumlah mufidah contoh baru boleh qara'a. Faham tak? Jadi bila sebut baca maknanya untuk faham. Itu makna dia sebenarnya. Bila sebut baca maknanya untuk cuba buka kamu dewan. Apa makna baca? Mesti faham maksud dia. Hari ni je kita baca tak payah faham. Betul macam tu. Bila sebut baca maknanya faham. Bukanlah mana-mana kamu bahasa Inggeris ke, boleh tunjukkan saya betul-betul apa makna baca. Okey, baik. Sebab kita jangan cemari makna tu. Jadi makna baca itu sebenarnya. Sebab Quran itu asal. Okey, sekarang ni kita tengok Allah sebut makna Quran dalam Quran. Cuba buka surah 56 ayat 77 tu. 56 ayat 77. Ni saya padam Okey, surah 56 ayat 7 apa ayat dia? Innahu la Qur'anun karim. Jadi Allah bersumpah, innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya dia benar-benar. Innahu la Qur'anun karim. Muka surat berapa? Surah 56 ayat 77. Muka surat apa? Surah Al-Waqi'ah kan? Ayat 77. Jadi Allah bersumpah ni, tengok ayat ni. Innahu, sesungguhnya ia. Ia ni kitab Al-Kitab tu lah. Yang mana wahyu yang turun kat Nabi itulah. Ketika itu dalam bentuk asal Quran ni dalam bentuk verbal lah, penyampaian wahyu daripada Jibril ajar kepada Nabi Jadi innahu la Quran, sesungguhnya apa yang Nabi sampai wahyu tu benar-benar Quran. Quran ni maknanya terjemahkan dia bacaan yang sifatnya amat mulia. Mulia ni maksudnya, karim ni maksudnya 537. Karim, bila sebut karim ni maknanya apa? Mulia, banyak kebaikan, banyak faedah kebaikan. Dan juga pemurah lah. Itu semua makna karim. Bila ada orang tu dia ni karim tu maksudnya sifat yang macam tu, yang sangat baik, yang tak berkira langsung, yang apa semua karim. Jadi innahu la Qur'anun karim, semuanya Quran ni sifat dia begini.
Sangat banyak kebaikan dia. Dan disebut lagi penurunan daripada Allah Rabbul Alamin. Jadi Quran ni pertama, sifat Quran mulia. Okey. Sifat Quran mulia. Mulia apa? Apa mulia ni? Dua benda lah. Bila sebut lafaz dan makna. Ingat, mulia Quran pada lafaz dan maknanya. Pada lafaz dan maknanya. Jadi kita kena jaga, sebab tu Quran ni tak boleh baca dalam air. Bahkan Quran dalam sujud kita kepada Allah boleh baca tak? Boleh tak masa sujud baca ayat Quran? Tak boleh. Kan? Mulianya Quran lah. Sujud ni kita, doa kita sendiri. Tak boleh baca ayat Quran yang mulia ni masa tengah paling rendah hadap dahi kita kat Allah. Tak boleh. Quran ni ayat firman Allah. Firman Allah. Dibaca, dimuliakan bacaan dia. Nampak tak? Jadi ramai yang memuliakan lafaz, betul? Ramai tak yang memuliakan makna? Ramai orang muliakan lafaz kan? Tengok. Tapi ramai tak muliakan makna. Dia kena faham dua-dua. Antara cara pencemaran makna apa? Antara cara penghinaan terhadap makna Quran apa dia? Dia salah dalam tafsir lagi apa? Dia gunakan ayat yang mahal ni kat benda yang murah. Faham? Ni mahal, ajak akhirat kan, dunia. Tapi dia guna kat benda yang tak ada kaitan dengan ayat. Itu hormat ayat Quran tak? Boleh tak macam tu? Wa idza batastum jabbarin. Tu surah apa? Surah Asy-Syu'ara kan? Cerita pasal kaum paling gagah. Siapa? Kaum Ad. Yang ada dia ni buat bangunan besar-besar, dia buat tembok-tembok dia. Dan dia ni kerja dia apa? Dia akan pergi kat kaum lain datang, dia akan apa? Binasakan. Bila dia ni serang negeri itu ke, ataupun dia ambil ceroboh negeri ke kan, dia akan batastum, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Jahat tak? Kita ambil ayat itu, kita letak kat mana? Kat lutut kita. Cemarkan makna tak? Faham? Itu kena fikir betul-betul lah. Penat ulama tafsir ayat ni, cerita pasal ni, kita ambil ayat tu, letak kat lutut kita, sakit. Dia kena itulah benda-benda yang kena dipikirkan kembali ya. Tak, kita umat yang cerdik ke umat yang main ikut suka je? Umat Islam ni umat cerdik tak? Cerdik, dia berbicara kan, cerdik, betul cerdik. Jadi Quran ni adalah kitab orang cerdik. Betul-betul kita gunakan dia dengan yang letak pada tempat dia yang sebenar. Itu kita kena jagalah benda-benda macam tu. Saya kena cakap lah, walaupun berlawan pun saya cakap. Okey Sebab tu dari segi lafaz dan makna tak tahu lah, Abu Bakar pernah pakai tak? Sahabat Nabi masa perang sakit tak? Zaman kita ni sakit, zaman kita je ke zaman Nabi sahabat yang ada Quran masa turun tu, mereka pun dah sakit. Bahkan mereka jauh lebih sakit daripada kita. Mereka jauh lebih sakit daripada kita. Perang, ada tak dia guna ayat macam tu? Siapa lagi tahu Quran tu sampai pada dia? Siapa lagi bijak dengan Quran? Kita ke sahabat? Pernah tak ada bagi tahu sahabat cakap macam tu? Siapa lagi bijak? Saya ke? Mestilah Abu Bakar. Abu Bakar tak pernah ke mengalami sakit. Bahkan mereka ni lagi jauh pergi perang lagi banyak kesusahan menimpa mereka. Ada tak mereka macam kita? Baru susah sikit-sikit guna ayat tu suka-suka. Boleh? Siapa lagi bijak Quran? Kita ke sahabat? Tanya tu betul. Ya, radhiyallahu an. Sebab tu kita letak nama dia radhiyallahu an. Kita boleh tak sebut radhiyallahu an? Tak boleh. Tak tentu lagi Allah redha dengan kita. Sahabat confirm Allah redha dengan mereka. Dan mereka lebih pandai Quran daripada kita ni. Faham? Jadi kalau tanya, macam mana ustaz boleh tak ni ustaz ni? Jangan petikai itu. Saya pun ustaz mana-mana pun kita tinggikan siapa? Sahabat Nabi. Selesai lah. Jadi itulah dia. Jadi benda-benda macam ni saya kena cakap. Kita fikir sendiri. Ini saya serahkan pada semua untuk berfikir dengan akal yang jernih insya-Allah. Baik. Sebab kita sayang kita tahu. Okey. Ya. Ya.
Saya tak masuk TV nak macam mana? Ya. Ya. Di mana? Masa bila? Okey, niat tu bukan baca Quran lah. Sebagai doa. Bagi ada setengah pendapat, maknanya kalau sebagai doa, dia haruslah. Tapi ada juga yang makruhkan. Kalau boleh elak yang kaitan dengan Quran lah kan. Takut. Kita ambil doa yang dalam hadis ke, yang mudah lah. Kalau boleh elak lah. Tapi kalau kita ada pendapat yang tak ada masalah. Sebab apa? Pembaca tu dia anggap itu sebagai doa dia. Bukan dia bermaksud memang nak baca Quran masa sujud dia. Faham Contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dalam Quran tu, surah Baqarah. Surah 2 ayat 200 tu kan. Tapi kita masuk baca tu doa. Itu tak ada masalah. Ikut pendapat yang tu tak ada masalah, boleh. Yang penting bukannya dengan niat apa? Memang nak baca Quran. Dengan doa boleh lah. Itu boleh jadi doa umum kepada kita lah. Baik. Tapi kalau rasa lagi bimbang kan, tak payahlah. Banyak lagi doa lain yang dalam hadis kan, bacalah. Soalan lagi? Tak ada? Ada tambah lagi yang jemaah lah. Yang jaga kebun tu. Surah Al-Kahfi ayat 18. Ayat tu pun ada juga. Jadi surah Al-Kahfi ayat berapa? 18. Apa cerita pasal apa tu? Watahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Dan engkau sangka mereka ini berjaga sedangkan mereka tidur. Kemudian wa nuqallibuhum. Apa dia ayat tu? Haji seterusnya? Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal kan? Kemudian wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka itu letak menepangkan tangan dekat depan gua tu kan, di tengah-tengah tu, macam jaga gua tu. Lalu orang ambil ayat tu untuk jaga kebun. Kan, ambil ayat tu dengan baca ayat tu. Bacalah hadis Nabi banyak ajar. Kita pergi pasar ada kan hadis, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udilla au adilla au uzalla au uzilla au uzalla. Banyak hadis Nabi yang Nabi lebih tahu lah. Nabi ajar doa-doa pelindung kepada kita. Iaitu lebih orang kata apa? Lebih tepat ikut sunnah Nabi itulah. Sebab tu prinsip dia ni, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah benda yang itu baik, mereka dulu buat sebab mereka lagi cerdik. Mereka dulu menghadapi macam-macam benda kan. Ada sahabat, ada kebun kurma banyak. Dah lama mereka buat dulu dah. Tapi kenapa mereka tak terfikir kan? Dah lama mereka buat dulu. Tapi mereka guna apa? Doa-doa yang lebih warid lah. Banyak doa-doa, zikir pagi petang. Cukup dah kan? Tak cukup ke dengan jaminan Nabi? Siapa yang baca ni apa dia? Allah selamatkan dia, jaga dia daripada gangguan syaitan daripada pagi sampai petang. Kalau baca petang, Allah jaga dia daripada malam sampai pagi. Ush, jaminan Nabi dah cukup mantap. Kalau betul kita cintakan Nabi dan kita apa? Anggap Nabi paling bijak sekali dalam hal ni. Nabi memang paling bijak lah. Aku memang inilah Nabi lah. Kalau kita rasa itu sungguh-sungguh, cukup. Kalau kita kata cukup, Nabi mungkin juga yang ni pun bagus. Itu ada masalah dengan Nabi tu. Faham? Ya? Mak sunat tak cukup lah? Cukup. Jadi macam itulah. Itu saya lah. Jadi, dan berdasarkan hujah saya. Jadi kalau ada hujah lain, kena bawa hujah lain lah pula untuk bantah hujah saya. Dia nak kata dosa Dia macam ni lah. Kita akan ditanya dalam surah 17. Prinsip dia kat sini kat surah 17 ayat 36. Ni soalan puan tanya, kalau kita buat kan, kita dosa tak? Okey. Prinsip dia ke ayat ni. 17:36 dulu. Apa ayat dia? Tengok Allah kata. Jadi ini nama dia apa? Fi'il
La, bila ada la ni nama dia fi'il apa? Wala takfu kan? Qaf ke kaf? Qaf kan? Wala takfu takfu ma laisa laka bihi ilm. Ini penting ni. Ilmun. Okey, la takfu ni ingat. Ini wajib kita buat. Sebab apa? Ini arahan Allah. La takfu, jangan ikut. Kita ni amalan umat Islam ni, amalan kita ada dua kan. Kita selalu ingat satu je. Satu bentuk fi'lun, kena buat. Amalan yang kena buat. Satu ada bentuk tarkun. Tarkun maknanya apa? Kena tinggal. Dalam Quran dua benda ni lah bentuk arahan Allah. Tapi selalunya manusia dia buat yang mana? Dia nampak hak ni je. Betul? Sebab tu ramai orang dia boleh buat solat, haji berumrah berkali-kali kan. Tapi banyak benda dia tak tinggal juga. Super. Pokok dia tak hisap juga balik haji pun. Umpat dia tak umpat juga. Duk buang masa juga. Sama je. Sebab apa? Dia ingat amalan perintah Allah ni je. Yang ini wajib. Tak buat ni menyebab masuk neraka juga. Betul tak? Penyebab masuk neraka adakah hanya sebab berzina tadi? Allah kata apa masuk neraka ni? Antaranya penyebab masuk neraka? Sebab dia ni, Nabi kata paling banyak dosa anak Adam ni sebab ni lisan. Dia tak jaga lidah dia. Tinggal jaga, jangan cakap. Kan? Dia umpat orang, dia rendahkan orang, ni semua dia tak pernah jaga. Betul tak? Itu penyebab dia masuk neraka. Sebab tu Nabi kata, Nabi pegang ni berkata kepada Muaz, jaga ini. Inilah punca semua. Kamu buat banyak, kamu solat, Nabi kata kamu solat semua. Tapi rupanya macam apa? Tak ada apa-apa nanti. Amalan besar macam Gunung Tihamah tu banyak. Begitu lenyap je. Rupanya pasal apa? Benda yang kamu kena tinggal, kamu tak tinggal. Kamu buat amalan untuk Allah, tapi kamu tak tinggal apa yang Allah suruh tinggal. Jadi ni surat Allah suruh tinggal. Apa dia? Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu. Hujah dalil tak jelas. Ada tak contoh? Tak tahu. Kita main ikut je. Betul tak? Main ikut je. Lagi-lagi bab yang ghaibiyat. Jaminan yang sepatutnya hanya Allah dan Rasul je ada autoriti nak jamin. Kita pun main ikut je. Sebab tok guru kita jamin. Boleh? Saya tanya betul-betul. Boleh tak? Ni Allah kata, wala takfu, jangan ikut. Bila sebut Allah kata jangan, wajib tak kita kena tinggal? Ni arahan siapa? Allah. Arahan Allah wajib. Jangan main ikut saja. Kita tak tahu, tak jelas dah. Kita ikut yang mana yang lebih jelas. Sebab tu prinsip Islam apa dia? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa hujah kamu kalau kamu cakap benar. Walaupun kamu benar, tak ada hujah, tetap belum boleh dipetikai. Macam saya, saya boleh je ulas tanpa saya buka Quran. Boleh tak? Saya cakap selari dengan Quran. Boleh tak boleh? Boleh, tapi boleh tak dipetikaikan lagi? Boleh. Sebab orang hanya dengar hujah saya. Sepatutnya hak saya, hak manusia semua adalah bawa tunjuk di mana hujah yang saya bawa itu. Lepas tu saya suruh buka Quran. Faham? Lepas tu saya suruh buka Quran walaupun susah kadang. Nak kena buka lagi. Biasa dengar kuliah, dengar je, tak payah buka pun tak apa. Kan? Tak. Itu amanah sebenarnya. Berbeza orang yang lihat saya cakap apa dia? Jangan mengumpat, tak elok. Saya cakap je lah. Tapi sama tak dengan saya cakap jangan mengumpat? Allah sebut dalam Quran ini surah 47 ayat 12. Sama ke tak sama? 49 ayat 12 sama tak bila orang baca ayat tu? La yaqtab ba'dukum ba'dha ya ayyuhallazi, saya tu terangkan ayat tu. Mana sama dengan saya cakap umum je, dengan saya tunjuk Allah yang cakap. Bukan saya cakap, Allah cakap. Mana yang lebih baik? Itulah dia. Itulah ilmu yang kita kena hargai. Hari ni orang tak hargai ilmu kan? Ilmu nak mudah-mudah je. Itu amanah yang sepatutnya kita jadikan budaya. Hari ni jadi budaya tak? Jadi orang suka dengar tok guru saya cakap. Oh, ustaz cakap. Jangan cakap saya cakap.
Allah cakap. Saya tukang tunjuk di mana Allah sebut. Saya sama je dengan semua, tak ada bezanya. Tak ada beza. Kita di tinggi ni takwa di sisi Allah, kan? Itu yang kena amanah tu. Sebab tu Allah kata jangan ikut apa yang kamu tak ada pengetahuan. Faham Jadi amanah sebagai guru, dia kena bawa hujah betul-betul kat mana Allah sebut. Orang ni Quran kadang-kadang nak baca pun kan, kita lah bantu dia, inilah ayatnya, dia pun salin, dia tulis, dia boleh buka balik kat rumah terus. Tak payah dia nak belik. Tadi ustaz cakap muka surat apa, tak ingat lah. Kesian. Sebab tu kita lah tugas kita bawakan benda tu. Walaupun dah berkali-kali tunjuk ayat tu. Tapi bukan semua orang senang benda tu. Betul lah? Jadi itulah dia. Kita ni kerja kita apa? Sampaikan. Bayan apa yang Allah sampaikan. Baik? Jadi gitulah prinsip dia kita mengajar. Mana pula. Jadi mudah-mudahan semua tu kita boleh ke nak sambung. Jadi ni wala takfu ma laysa laka bihi ilmin. Kemudian Allah kata apa? Ni 3 benda Inna sam'a. Kemudian wal basar. Lagi wal fuada. Jadi kana apa dia? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ulan. Jadi Allah kata jangan kamu main ikut saja tanpa ilm. Ilm ni maksudnya hujah. Bila kita bawa ini dalam agama kita kata macam ni, Allah kata begini. Sebab apa? Kerja syaitan apa dia? Dia akan suka untuk antara ni apa dia? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Surah 2 169. Itu kerja syaitan nombor 1. Dia akan suka untuk manusia ni dicakap agama. Tapi dia apa? Taqulu Allah, kamu cakap kepada Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu tanpa ada hujah. Tak tunjuk bukti pun. Memang ini memang Allah cakap. Tak tunjuk bukti. Tak boleh. Jadi itu satu. Yang kedua apa? Cakap tentang Rasul juga tanpa bukti pun sama. 2 benda. Itu adalah kerja syaitan paling utama. Dia akan cuba rosakkan. Jadi sebab tu Allah bagi amaran kat sini, jangan kamu buat ikut. Ni mana takfur ni? Dia buta tuli ikut saja. Ada dah pembandingan dalam 2 pun dia tetap lebihkan dia punya emosi. Faham? Kadang-kadang ada benda dah terang dah, ini memang hujahnya nyata kan, tapi dia dahulukan apa? Emosi dia dan juga kehendak dia sendiri. Akhirnya dia tinggalkan juga walaupun dia tahu benar. Ini maksud dia. Itu maksud ikut buta tuli. Dia dahulukan dia punya emosi ni. Tak boleh, tapi dia ni jadi ikut juga. Itu salah. Tak kira siapa pun, tapi kalau salah tetap salah. Bukan makna bila kita salah tu kita terus nak pukalkan semua keburukan orang, tak. Kita muliakan apa yang patut dimuliakan dan kita tegur apa yang patut ditegur. Macam tu cara kita. Kalau begitu semua sikap umat Islam, agama kita ni tak mudah untuk diceroboh oleh anasir-anasir yang banyak hari ni. Tengok kan, macam-macam pemikiran agama Islam tapi luar daripada konteks yang sepatutnya. Sebab apa? Kita sendiri tak jaga disiplin agama kita. Sebab itulah mudah jadi ceroboh, kita keliru kan dengan agama kita sendiri. Jadi kena jaga prinsip ni. Allah bagi mudah ayat ni. Jadi kenapa Allah kata ni 3 panca indera utama yang sejak lahir? Allah kata apa? Dalam surah 16 ayat 78 tu, apa ayat dia? Ni, Allah suruh kita syukuri ni nikmat ni. Syukuri nikmat ni. Surah 16 ayat 78. Tengok Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang keluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Dulu kamu tak ada tahu ilmu apa pun. Allah nak bagi asbab dapat ilmu. Nampak? Begitu Allah nak muliakan kita dengan ilmu.
Kemudian Allah bagi kita apa? Asbab dia yang utama, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah bagi kita ni alat paling utama. Dengarlah wahyu, dengarlah hujah. Dengar hujah telinga ni, jangan tak nak pekatkan telinga. Tak nak. Ini bukan geng saya tak nak dengar lah. Tak boleh macam tu. Dengarlah hujah. Kan? Kemudian wal absar, Allah bagi kita mata untuk lihat. Lagi, maknanya apa? Lagi kukuhkan pembuktian. Dengar mungkin lah kan. Okey, sekarang ni dengan bukti yang lebih kukuh, lihat sendiri. Kemudian wal afidah, jamak kepada fuad. Jadi ni semua dalam bentuk mufrad. Ayat yang kita baca sekarang dalam bentuk jamak. Ni je tak sam'a wal absara wal afidah la'allakum supaya kamu syukur. Gunakan yang tepat. Bila telinga dengarlah hujah sampai puas hati, sampai betul-betul jelas, barulah ikut. Macam tu maksud dia. Jadi semua ni Allah kata kullu ilaika kana anhu mas'ulan. Semuanya nanti akan ditanya. Jadi bila persoalan kita salah ke, nanti berdosa tak, tunggu nanti bila tanya boleh jawab tak. Tu je. Saya tak nak bagi conclusion, tapi apa Allah kata, tanya dosa ke tak dosa. Saya nak jawab dosa-dosa tu, kita tunggu jawapan nanti. Kita boleh jawab tak yang kita ikut ni? Saya tak tahu Allah. Nak macam mana? Saya ikut je. Boleh tak jawab macam tu depan Allah? Jadi soalan jawapan dia kat sini lah. Okay? Kita nak nilai, nak hukum orang tu dosa ke masuk neraka, itu bukan kerja kita. Tinggalkan dia dengan Allah. Allah nilai. Tapi kita cuma beritahu jalan yang betul macam ni. Ikut. Jangan ikut jalan-jalan yang tak pasti. Ada tak dalam Quran ayat suruh ikut jalan yang betul? Ada tak? Jangan ikut jalan yang tak pasti. Bila tak pasti, hidup dalam zon je, syah je, asal boleh je, akhirnya kita cacah marbah lah. Ada tak ayat tu? Surah 6 ayat 153. Ada? 6153 ni jalan. Ikut jalan ni. Jadi ni hari ni kita bincang bab ilmu kat sini . Saya tak pergi lagi. Panjanglah pula di bawah muka surat 1 lah. Okey, yang Allah kata apa? Wa anna haza sirati mustaqiman. Bahawasanya ini adalah jalan aku. Jalan siapa? Nabi lah. Aku tu Nabi . Allah suruh Nabi sebut ini jalan aku. Dan jalan ni sifatnya mustaqim, lurus. Kita pun minta dari ihdinas siratal mustaqim. Bila dapat hujah je, tak boleh fikir, tak nak pula. Jalan yang lurus, jalan Nabi tu. Kemudian fattabi'u fi'il amar. Jadi fi'il yang kita kena buat apa dia? Ikut berdasarkan ilmu. Yang kena tinggal apa? Apa yang tak pasti tinggal. Banyak lagi benda yang lebih pasti untuk kita buat istiqomah. Betul tak? Jadi buat. Itu prinsip yang perlu ada. Kemudian wala tattabi'us subul. Subul jamak kepada sabil. Jangan kamu ikut jalan yang macam-macam. Manusia ni dia macam-macam idea dia. Kan? Dan macam-macam kepentingan ada. Macam-macam kepentingan ada. Jadi janganlah ikut. Dia memang akan jadi banyak. Bila sebut subul, jamak ni jamak kasrah ni. Kasrah maknanya sangat banyak. Bukan hanya lebih daripada 3. Beribu lagi. Tengok hadis palsu ada berapa ribu, berapa juta dah. Hadis Nabi ada berapa saja. Yang sahih sebenarnya beribu jugalah. Tapi tak sebanyak yang palsu contohnya. Sangat banyak. Jadi benda-benda macam ni Allah ingatkan dalam ayat ni. Wala tattabi'u subula. Kenapa? Apa akibat? Fatafarraqa bikum an sabil. Kerana jalan ini akan memecahkan kamu daripada jalan yang sebenar. Yang satu. Faham? An sabilih.
Zalikum wassakum, demikianlah wasiat yang Allah berikan kepada kamu ni wahai umat Muhammad, la'allakum tattaqun, supaya kamu berhati-hati. Tengok, takwa Allah tutup dengan hati-hati. Nampak? Kehati-hatian. Takwa ni dengan penuh rasa takut. Kita tak boleh macam ni tau. Tak boleh. Kalau betul macam mana? Kalau tak betul macam mana? Betul tak? Banyak lagi yang betul ikut. Faham? Sebab apa? Kita tak boleh nak patah balik dah. Kita boleh main test tau. Test. Macam kita buat kat dunia ni kan. Test dulu. Mana tahu berniaga sini laku. Kalau waktu kawan kita cakap, kalau tak laku macam mana? Itu dunia kena cuba. Akhirat boleh tak cuba? Ha? Kalau amalan ni betul macam mana? Tak boleh. Sebab apa? Dah masuk kubur tak boleh keluar balik. Kalau berniaga gagal, boleh pindah tempat lain. Betul tak? Itu konsep agama macam tu. Konsep dunia berbeza. Jangan sama. Nampak? Kita kata, apa salah ni kalau betul ni? Kalau tak betul, kamu nak keluar balik nanti. Banyak lagi yang lebih tepat, yang benar dah. Buatlah. Faham? Itu kita nak jaga. Prinsip dia. Boleh? Ilmu. Jaga. Inilah disiplin ilmu. Ketinggian ilmu kita. Islam ni. Sebab tu Allah tak angkat tak darjat orang berilmu ni. Cuba kat surah 50 8 ayat 11. 58 ayat 11. Boleh buat 59 lah, silap. 59 lah sini. Ayat 11. Betul. Salah. Tadilah 58. Salah tengok. 58:11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu. Tu ayat tu. Mula dengan ayat tu. Sebelah dia minta maaf, sebelah dia. Jadi Allah berkata, berfirman kat situ, wahai orang-orang yang beriman. Di sifat orang beriman ni Allah nak gambarkan, ini sikap yang perlu ada. Iza qila lahum tafassahu, bila dikata kepada kamu, tafassahu maknanya apa? Bagi kelapangan dalam majlis. Kita suka dah. Ini sikap perlu ada. Kadang-kadang kita memang masalah. Lagi-lagi kalau kat Mekah ke kan, tengah sempit-sempit tu, larilah kedekut ruang kan. Macam contohnya dalam kelas ni kan, kita dah selesa ni, tengah sedap, tiba-tiba ada orang datang. Orang tu datang lambat sikit, tapi nak belajar semangat. Tak ada ruang dah. Kita pun tengok, dia ni kan. Ini halangan untuk dapat hikmah daripada ilmu. Kita seronok nak orang berhak dapat sama macam kita. Alhamdulillah dia datang, kita suka sepatutnya raikan dia, layankan dia. Kok kita seorang je nak tahu. Jalan ke syurga ni orang nak orang lain dah tahu. Kita raikan dengan senyum, dengan ni semua. Itu maksud dia. Jadi bila disuruh untuk lapang-lapanglah dalam majlis. Fafsahu, nampak? Menyebabkan apa? Yafsahillahu lakum. Tengok Allah akan buka kelapangan kita ni untuk masuk banyak lagi hikmah. Dan wa iza qila anshuzu fanshu, kalau terpaksa bangun maka bangunlah. Kemudian ini lebih lagi lah, lebih mencabar lagi daripada tadi. Dia alih sikit je. Ini kena bangun pula, beralih. Ada orang yang lebih layak duduk contohnya. Kadang-kadang begitu kan. Kena buatlah. Dan yarfa'illahu allazina amanu minkum. Jadi Allah ni dia angkat orang beriman. Jadi orang beriman darjat dia mulia, tinggi berbanding dengan yang lain. Beriman ni ada tahap kan. Ada tahap pertama, kita ni orang manusia ni dia ada muslim. Ni dalam hadis sadiqul masduq tu, hadis tentang iman
Islam, iman. Jadi ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ada muhsin. 3 tahap kita manusia ni, orang Islam ni. Muslim yang melakukan apa? Amalan Islam lah. Selagi dia solat dan dia tak tinggalkan semua, dia namanya Muslim. Dia tak ingkari semua amalan Islam dan nama dia Muslim. Dan dia ada tingkatan-tingkatan, kan? Manakala mukmin ni apa? Dia buat amalan Islam berdasarkan keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah tu. Di situ ada tingkatan-tingkatan, lebih tinggi ataupun lebih kurang. Dan ini yang paling tinggi, itu muhsin apa dia? Dia buat begitu yakin sekali. Ini macam iman para sahabat lah ni, muhsin ni. Sahabat ni macam dah takut dia kepada neraka tu, macam nampak boleh pengsan dah, begitu sekali. Bila dengar ancaman tu, dia itu muhsin. Jadi dalam ni orang beriman Allah angkat darjat. Tapi berbeza dengan orang beriman dan ilmu. Jadi maksudnya kat sini lah, yang ni. Dia ada ilmu. Berilmu ni sebab tu sampaikan orang yang betul-betul berilmu ni kan, kerana dia banyak tahu ni. Nabi kata apa? Muhsin ni, ihsan ni, anta abudallah ka'annaka tarahu. Seolah dia beribadah kepada Allah seolah apa? Nampak, ataupun fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka. Dan dia yakin yang Allah sedang melihat setiap gerak-geri dia sampai kat dalam hati dia. Begitulah ini maksudnya tinggi dia. Sampai dalam hati dia. Dia lintas dia bimbang, Allah tulis ke tak ni? Ni bukan mudah ni kan? Sampai macam tu sekali. Itu tahap ihsan tu lah, yang jarang-jarang lah. Kita tak tahulah kita nak kata kan. Susah. Itu dia. Dengan ilmu. Sebab itulah ilmu ni yang benar mendatangkan apa? Jadi Allah kata yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah angkat yang boleh ilmu ni, beriman cukup dah, beriman saja. Tapi ni Allah kata orang beriman dan berilmu lagi tinggi darjat. Tak sama kan? Ada orang beriman je, tapi ada orang beriman dan dia berilmu dan dia lebih takutkan Allah, dia lebih tinggi darjat di sisi Allah. Jadi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah ni dengan apa saja yang kamu buat, Allah sebut dia khabir. Khabir ni maknanya apa? Bahasa mudah nak faham? Khabir ni kalau ada orang tu dia mukhbir, pakar. Sangat pakar dalam urusan kita, hati kita. Allah paling pakar sekali. Maknanya apa? Tak sama dengan orang yang tak pakar kan. Dia dengar bunyi enjin dia tahu dah, ini kat sini ni, dia tahu dah kan. Dia tahu nak mana. Macam tu lah. Ya Allah maha teliti, maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kita buat. Dalam surah 38, buka surah 35 ayat 28. 35 tutup dengan ayat ni lah. Ni tentang ilmu, nanti sambung tentang Quran ni. (35:28). Okey, ni tadi darjat orang berilmu, surah 58 ayat 11. Kemudian orang berilmu yang sebenar ni 35 ayat. Jadi ilmu yang benar mendatangkan khasyah, rasa takut yang amat mendalam. Kita tengok dalam ayat tu, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh. Dan daripada manusia dan serta dawab, binatang-binatang ternakan yang pelbagai warna ni, semua menunjukkan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang boleh nampak dengan mata dan boleh dicerna dengan akal kita. Okey? Ayat-ayat Allah yang boleh dilihat dengan mata, didengar dengan telinga kita dan cerna dengan akal kita. Tiga-tiga ni kita boleh rangkumkan. Dan Allah kata apa lagi? Innama yakhsyallaha, sesungguhnya tidak lain yakhsha, hanyalah orang yang khasyah, takut kepada Allah saja sebenarnya, min ibadi, dari kalangan hamba ni, adalah ulama, orang-orang yang jamak kan, alim, ulama lah. Alim seorang yang berilmu, ulama jamak dia banyak. Kita nak terjemah apa?
kita nak terjemah secara apa orang kata, makna yang jumud ke ataupun makna yang dasar. Jadi bila kita jumpa makna yang telah dijumudkan ni, kita terjemah apa? Sama jugalah, kan? Jadi kita akan kata si fulan lah, betul? Saya ke, kononnya ke, bukanlah, tak ada kaitan lah. Tak, bahkan sebenarnya siapa? Dia nilai di sisi Allah, yang paling takutkan Allah tu. Jadi ilmu yang dia ada mendatangkan rasa bertambah dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itulah sebenarnya orang yang paling faham agama. Sebab tujuan belajar agama untuk menambah rasa ni, khusyah ni. Bukan menambah rasa tinggi, paling hebat dengan orang lain. Tak. Rasa macam dia lah ahli syurga. Tak. Bukan. Sebab tu Nabi kata man ta'allamal ilma. Ada 3 Nabi kata Ni tutur dengan hadis ni lah. Nabi sebut man ta'allamal ilma liyubah hiya bihil ulama au liyuma hiya bihi as-sufaha au liyasrifa wujuhan nas ilaih adkhala Allahu jahannam. Ni kena hati-hatilah dalam kita tuntut ilmu, dalam kita nak sampai ke orang, niat kita kena betulkan balik. Apa dia Nabi kata? Cuba baca, man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama au liyumariya bihi sufaha au liyasrifa wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannam. Dalam hadis lain lagi dia kata lam yajid arfal jannah, lam yajid arfa al jannah. Lam yajid arfal jannah. Cuba tengok apa terjemahan dia. Jadi Allah kata, Nabi kata, siapa yang belajar satu ilmu, dia tuntut ilmu tadi, dia ikut saranan Nabi, buat dah. Tapi tengok syaitan kerja dia macam tu. Pertama, dia halang orang daripada buat kebaikan. Tapi orang tetap nak buat kebaikan, dia dah tak boleh halang, dia akan cari lain. Dia jadikan kebaikan supaya kebaikan tu tak ada faedah. Dia akan rosakkan pula kebaikan. Itulah kerja syaitan. Selagi kita ni, dia boleh kerjakan, dia kerjakan cukup-cukup. Itu memang misi utama dia. Dia akan gagalkan apa saja. Tengok, hatta orang dah ikut perintah Nabi pun dia cuba gagalkan. Tengok, dia tukar niat. Sebab tu Nabi bagi amaran ni. Nabi kata apa? Siapa yang belajar satu ilmu liyubahiya bihil ulama. Apa maksud? Li ni dengan tujuan untuk dia bermegah-megah, dipanggil sesama dengan geng-geng para asatizah. Contohlah kan, ilmuwan. Faham? Dia gelar dia sama-sama. Oh, dia boleh masuk. Ini satu, Nabi kata, tujuan pertama yang salah apa dia?
tujuan untuk megah-megah dengan kelompok masing-masing. Kedua, au liyumariya bihi sufaha, atau dengan tujuan untuk yumaria ni dia boleh perdayakan orang yang jahil. Faham? Dia senang boleh kotak-katikkan orang jahil. Ni yang kedua. Dia lebih suka orang tu ikut dia je. Kalau orang tahu apa yang dia dah tahu dengan jelas ni kan, orang boleh petikan, oh ini bahaya. Kita kena biar umat ni hanya ikut pendapat saya je. Jangan dia boleh fikir sendiri, tak boleh. Dia mesti ikut saya je. Faham ni tujuan yang kedua, nampak? Supaya dia boleh senang perdayakan orang-orang yang tak tahu ni, dia buatlah senang orang ikut dia. Dia boleh niaga. Laku sikit kan? Niaga atas nama agama, barang lagi laku cepat sebab orang cinta agama. Ini yang kedua. Nabi amaran ni. Yang ketiga, auliyasrifa wujuhan nasi ilaih, atau supaya apa? Dia memalingkan wajah orang kepada dia. Apa maksudnya? Supaya dia terkenal, supaya orang semua pandang dia. Faham? Dengan apa? Dengan ilmu yang dia ada, dia dipandang manusia. Wah. Ini 3 punca apa? Kekal dalam neraka. Kekal Tengok Nabi kata, ada khalahullahu jahannam. Allah akan terus masukkan dia dalam jahannam terus. Ataupun dalam hadis lain, lam yajid arfal jannah. Dia tak akan cium bau syurga. Yang bau syurga tu boleh dibawa oleh berapa perjalanan? Ada kata 80 tahun. Bau dia dah sampai kita dah. Tempat tu jauh, 80 tahun baru sampai. Bau dia dah sampai dah. Maknanya bau syurga cukup semerbak kan? Maknanya dia tak boleh cium bau syurga, maknanya mustahil masuk syurga. Ini ancaman Nabi. Sebab apa? Ini adalah perosak agama. Kalau dengan niat ini, agama akan rosak. Sedangkan tujuan belajar Quran, belajar ilmu untuk apa? Bertambah, dia rasa dia akan tak akan khianati agama dia demi kepentingan dia. Dia akan cakap betul-betul. Walaupun berlawanan dengan siapa pun, dia akan cakap betul. Dia jujur dalam agama dia, dia nukilkan betul-betul. Itu sepatutnya orang yang benar, jujur dalam ilmu. Ini Nabi dah gariskan. Jadi itulah pertama hari ini kita belajar apa? Man ta'allam. Jadi kita jelas makna belajar macam ni ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jujur dalam ilmu. Dan menatijahkan rasa bertambah takut kepada Allah. Ini tak berani nak buat bukan-bukan, tak berani nak ikut lagi dah yang benda yang tak pasti. Inilah nilai ilmu yang patut kita hargai. Boleh ya? InsyaAllah ya. Hadis. Hadis dalam dia ada dalam dalam Sunan Abu Daud ada. Hadis ni sahih. Sunan Ibnu Majah ada dalam hadis nombor 3664. Sunan Abu Daud 3664. Musnad Ahmad hadis nombor 8457. Sunan Abu Daud nombor 3664. Jadi banyak lah. Ni antaranya Sunan Abu Daud nombor dia 3664. Dalam Sunan Ibnu Majah pun ada, dalam Musnad Ahmad pun ada. Okey. Jadi hadis ni ulama tahqiqkan dia sahih, hadis sahih. Okey. Ada soalan tak? Jelas mudah-mudahan hadis ni, pertama hari ni saya nak ajar nak terangkan, kita memang biasa baca hadis ni, tapi kita kena faham apa itu prinsip sebenar ilmu yang patut kita hargai. Orang kata asal ilmu je semua kan. Bila benda-benda luar biasa pelik dia kata ilmu. Tak. Ilmu itulah hujah daripada
Allah dan Rasul tu ilmu yang benarnya. Kalau dah lain tu, itu bukan menjadi hujah. Ini orang nampak hujah dengan keajaiban. Betul tak? Itu bukan. Sebab apa nanti Dajjal datang lagi bawa banyak bawa benda ajaib Tapi hari ni orang tak nampak prinsip ilmu. Bila ada dalil Nabi tu datang, Quran pegang sungguh-sungguh dengan ni, apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul tu. Sebab tu kita kena jaga khazanah ni. Ini milik kita. Milik kita dua ni. Jaga khazanah ni betul-betul. Bila berjaya dihapuskan khazanah ni, kita kena dipotak-atik. Memang orang apa? Musuh kita memang nak tu. Okey. Sumber utama kita. Baik. Sebab sampai sini dulu untuk pagi ni. InsyaAllah nanti kita sambunglah tentang hadis ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.